Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mulakan sesi baru untuk topik 2.2. Okay, hari ini kita akan bincang tentang keperluan nutrien oleh tumbuhan. Tumbuhan juga merupakan antara benda hidup yang memerlukan nutrien untuk tumbuh dengan sihat. Keperluan nutrien untuk tumbuhan juga penting bukan setakat untuk pertumbuhannya sahaja tetapi untuk perkembangan dan pembiakan tumbuhan. Nutrien diperlukan oleh tumbuhan dapat dikelaskan kepada dua kumpulan utama iaitu makronutrien dan mikronutrien. Apakah itu makronutrien? Makronutrien adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Contohnya, nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur dan hidrogen. Sangat penting untuk semua pelajar ingat dan tahu setiap fungsi bagi setiap nutrien dalam kumpulan makronutrien. Okay. Untuk mikronutrien pula, mikronutrien merupakan nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Contoh, boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan zinc. Okay, jadi untuk tajuk ini, kamu wajib ingat, faham dan tahu fungsi bagi setiap nutrien dalam kumpulan makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak oleh tumbuhan. Fungsi nitrogen adalah untuk mensintesiskan protein, klorofil, enzim dan asid nukleik. Nitrogen membantu pertumbuhan dahan dan daun. Nitrogen dapat membantu meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Fosforus diperlukan oleh tumbuhan untuk mensintesiskan protein dan asid nukleik. Fosforus penting untuk menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Jadi kalau katakan kamu ada tanam pokok, kan? Pokok tu pokok berbunga ataupun pokok tu menghasilkan buah. Jadi unsur fosforus sangat penting memastikan tumbuhan itu dapat menghasilkan bunga yang banyak dan buah yang sihat. Kalium penting untuk mensintesiskan protein, membantu menggalakkan pembahagian sel tumbuhan serta memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Magnesium. Magnesium merupakan komponen penting dalam klorofil. Jadi semua orang tahu klorofil itu sangat penting untuk fotosintesis.
Kalsium merupakan unsur yang penting untuk mensintesiskan gentian gelendung semasa pembahagian sel. Ini dapat membantu pertumbuhan meristem hujung pucuk dan akar. Sulfur penting untuk mensintesiskan protein dan klorofil. Sulfur dapat membantu perkembangan buah serta menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Oksigen sangat penting kerana dia terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Karbon dan hidrogen merupakan unsur yang penting dalam pembinaan gula atau kanji semasa fotosintesis. Ia juga penting untuk membina selulosa iaitu komponen yang dalam pembinaan dinding sel dan juga komponen untuk membina batang dan daun tumbuhan. Okay. Itu untuk makronutrien. Okay, sekarang kita tengok pula mikronutrien. Mikronutrien adalah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Boron membantu mensintesiskan klorofil dan dinding sel. Boron dapat membantu dalam pembentukan buah dan biji benih. Ferrum membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda. Ferrum membantu respirasi sel. Kuprum terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Walaupun kita perlukan dia dalam kuantiti yang kecil untuk pertumbuhan tumbuhan, tetapi dia penting kerana kedua-dua proses ini adalah proses utama untuk kemandirian bagi tumbuhan. Molybdenum membantu mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan. Mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, membantu pembentukan asid amino yang merupakan komponen penting dalam protein. Zinc membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil, membantu pembentukan daun yang sihat. Okay. Jadi, bila kita sudah belajar tentang fungsi bagi setiap unsur dalam kumpulan makronutrien dan mikronutrien, jadi kita kena tahu juga apakah kesan kekurangan bagi unsur-unsur tertentu. Unsur utama yang penting yang perlu kita tahu tentang kesan kekurangannya ialah unsur nitrogen, fosforus dan kalium. Perubahan pada daun, warna daun, saiz bunga dan buah, juga saiz pertumbuhan tumbuhan yang menyeluruh dapat membantu kita mengenal pasti masalah kekurangan nutrien ke atas tumbuhan. Okay. Ini dalam gambar rajah menunjukkan contoh tumbuhan yang sihat. Okay. Untuk pertumbuhan yang sihat, kita boleh nampak pertumbuhan dia adalah pertumbuhan normal. Batang tumbuhan kuat, tidak mudah patah. Daun di bahagian atas kecil berwarna hijau muda. Daun di bahagian bawah lebih besar saiznya, berwarna lebih gelap hijaunya. Penghasilan bunga dan buah adalah normal. Maksudnya bila kita tahu pokok tu dia akan berbunga dan berbuah, dia akan menghasilkan bunga dan buah macam biasa.
Itu ialah tumbuhan yang sihat, cukup nutriennya. Pertumbuhan akar adalah normal. Okay. Apakah kesan pada tumbuhan yang kekurangan nitrogen? Okay. Kita boleh tengok pada gambar rajah. Okay, tengok gambar yang cikgu tunjuk dalam PowerPoint ini. Okay. Kita boleh nampak pada perubahan warna, tekstur dan saiz pada daun, bunga, buah dan batang serta akar. Sekiranya tumbuhan itu mengalami kekurangan nitrogen, kita akan dapati pertumbuhan-tumbuhan tersebut adalah terbantut. Batang tumbuhan lemah, dia mudah patah lah ataupun bengkok, tak kuat. Itu ialah tanda-tanda kekurangan nitrogen. Daun bahagian atas lebih kecil saiznya dan mudah gugur. Daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat dan ada warna kekuningan. Istilah untuk daun kekuningan ini kita panggil sebagai chlorosis. Chlorosis adalah simptom ke atas daun tumbuhan yang mengandungi kurang klorofil. Penghasilan bunga terbantut. Pertumbuhan akar adalah normal seperti biasa. Okey, sekarang kita tengok apa berlaku sekiranya tumbuhan itu kekurangan fosforus. Okey, boleh rujuk pada gambar rajah, pada PowerPoint. Okey, kita boleh tengok perubahan warna, saiz dan tekstur pada daun, batang dan akar. Yang pertama yang kita boleh nampak ialah pertumbuhan-tumbuhan akan terbantut, lambat membesar dan lambat matang. Batang tumbuhan lemah. Daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. Jadi kalau kita tengok color dia gelap. Daun tu sepatutnya hijau tapi kita nampak color dia gelap macam biru purple macam tu. Itu maksudnya tanda-tanda tumbuhan kekurangan fosforus. Daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang seakan-akan kesan kering terbakar. Ini ialah tanda-tanda tumbuhan itu kekurangan fosforus. Penghasilan bunga dan buah terhenti, pertumbuhan akar merosot. Jadi kalau katakanlah awak tanam pokok tu dulu berbunga masa mula-mula awak tanam. Tapi lepas tu dah tak berbunga dah. Jadi itu maksudnya kekurangan fosforus dalam tumbuhan tersebut. Okey, sekarang kita tengok pula tanda-tanda pada tumbuhan yang kekurangan kalium. Okey, boleh rujuk gambar rajah dalam PowerPoint ini. Pertumbuhan-tumbuhan akan terbantut dan mati sebelum matang. Batang tumbuhan menjadi lemah. Daun di bahagian atas bertumpuk perang, hujung bergulung dan mengalami simptom chlorosis, iaitu penghasilan klorofil yang kurang dari biasa. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti. Pertumbuhan akar berkurang. Ini ialah kesan kekurangan kalium ke atas tumbuhan. Biasanya kalau dekat sekolah, cikgu akan bagi kamu keluar ronda dekat kawasan landscape sekolah untuk cari sampel daun tumbuhan yang mengalami kekurangan kalium, nitrogen dan fosforus. Lepas tu cikgu minta kamu tampal daun tersebut dalam buku latihan atau buku nota. Jadi assignment untuk tajuk kali ini, nanti cikgu akan minta kamu cari sampel-sampel daun yang menunjukkan simptom kekurangan 3 unsur penting ini, nitrogen, fosforus dan kalium, untuk kamu jadikan sebagai satu latihan. Okey?
So, itu saja untuk hari ini. Cikgu harapkan penerangan ini dapat membantu untuk kamu lebih faham tentang keperluan nutrien terhadap pertumbuhan tumbuhan. Jadi nanti selepas habis sesi video ini, kamu kena jawab soalan kuis dan kemudian kita akan buat assignment, tugasan untuk mengenal pasti tumbuhan yang mengalami masalah pertumbuhan akibat kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Bye.